Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, sebelum aku memulakan kisah seram kita pada video kali ini, aku sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni guys, aku ada beberapa lagi kisah seram yang pada aku menarik untuk aku storykan dekat korang. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey, untuk kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Nazirul, di mana dia tak bagi tahu pula kisah ni berlaku pada tahun bila. Cuma dia cakap kisah ni berlaku selepas saja isteri dia meninggal dunia disebabkan COVID-19. So maknanya isteri Encik Nazirul ni pesakit COVID-19 yang tak survive lah. So aku daripada Sembang Kopi ingin mengucapkan takziah kepada Encik Nazirul dan juga keluarga. Dia kata selepas saja pemergian isteri dia tu, dia duduk di rumah mak dia selama seminggu. Dan dia kata dia menangis setiap hari sebabkan dia terlalu rindu akan isteri dia. Dan menambah lagi kesedihan Encik Nazirul ni, di mana dia dah pun berumah tangga selama 3 tahun. Tapi belum lagi dikurniakan cahaya mata lah, makna belum ada rezeki anak. So yang ditinggalkan oleh isteri dia ni hanyalah kenangan-kenangan manis Encik Nazirul ni dengan isteri dia. So selepas minggu dia pun balik ke rumah dia, and then dia kata dia masih tak boleh move on sebab dia nampak barang-barang isteri dia apa semua, dia jadi bertambah sedih. Jadi dia ambil keputusan untuk kemas barang-barang isteri dia semua dan ditinggalkan ada satu teddy bear kecil. Bukanlah macam bear patung macam Annabelle tu, bukan. Dia teddy bear macam Winnie the Pooh, macam tu lah. Dia tulis dalam email. So ada atas katil. So itu je yang ditinggalkan. Yang lain semua dia kemas dan dihantar ke rumah mak mentua dia, di mana dia terangkan lah dekat mak mentua dia kan, dia tak boleh nak move on apa semua. Mak mentua dia faham. So barang-barang tu semua tinggal di rumah mak mentua dia. Dia pun balik semula ke rumah. Dia kata selang beberapa hari, pada waktu tu dia baru nak tidur waktu tu, dalam pukul 11 lebih. Dia cakap dia tengah baring tu, dia teringat ataupun dia macam rindu kan akan isteri dia. Dan tiba-tiba ada satu bau macam wangi, ataupun boleh katakan bau yang isteri dia, bau isteri dia lah, lalu ataupun masuk ke dalam hidung dia. So dia kata macam mana bau kan, bau ni boleh dia bau lah, maknanya isteri dah tak ada tapi dia masih lagi boleh bau isteri dia kan. So dia kata mungkin disebabkan dia terlalu rindu sampaikan dia boleh bau isteri dia tu. So dia pun cubalah bau dekat cadar kan. Betul, rupanya cadar dia tu adalah bau isteri dia. So dia kata macam ni tak boleh. So the next day dia basuh dan dia tukar cadar yang baru. So keesokan harinya pun berlaku lagi benda yang sama, di mana dalam pukul 1 lebih macam tu dia tersedar daripada tidur dia bau lagi, bau isteri dia ni. So dia kata cadar dah tukar kan, apa semua dah tukar, apa lagi yang penyebab bau ni. Lepas tu di tengah-tengah tengok-tengok ni, dia teraba dekat atas katil dia ada teddy bear lah, Winnie the Pooh tu. Dia pun bau, and then dia kata inilah puncanya bau tu. So dia kata okey lah, tak apalah, dia tinggalkan je lah atas katil kan. So dia biarkan, and then dia pun turun bawah. Waktu tu dia kata jam dah menunjukkan pukul 2 lebih pagi macam tu. Sebab waktu dia tengah turun tangga, dia nak minum air dekat bawah. Cuma dia kata dia nampaklah jam dinding yang melekat kat dinding dia tu kan, pukul 2 lebih pagi. Dia pun buka peti ais, and then dia togok air apa semua. Tiba-tiba bau tu datang lagi, bau isteri dia tu datang lagi. Dia kata, dan dia kata
teddy bear tu dekat atas, betul? Macam mana pula bau ni pula ada dekat bawah, sedangkan apa lagi yang tinggal, barang isteri dia tak ada kan? So masa ni dia dah rasa macam cuak lah. Dia dah mula-mula dia rasa sedih bila dia bau tu kan, tapi bila bau tu ada kat bawah, dia macam cuak lah. So dia pun habiskan minum air, dia pun lari lah nak naik ke atas. So bila dia naik ke atas, dia tutup pintu. Dia kata bau tu macam ikut dia tau, ikut dia, bau tu kuat. Dan dia naik atas katil, dia pun istighfar, dia baca ayat-ayat yang dia tahu. Tiba-tiba pintu bilik dia ada orang ketuk. Macam bunyi orang ketuk kan, macam tok 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 macam tu tau. Dan depan pintu dia macam, dia kata ada satu macam ruang tamu kecil yang dekat atas. And then lampu dia tak tutup. So dia boleh nampak kalau ada kaki orang yang berdiri. Tapi waktu tu dia tak nampak pun ada kaki. So dia katalah, siapa tu? Kan, jangan kacau aku lah, dia cakap macam tu. Dan tiba-tiba Encik Nazirul ni dengar ada satu suara perempuan di luar pintu. Suara seakan-akan isteri dia, di mana dia kata, abang buka lah pintu, saya nak masuk, dia cakap macam tu. So Encik Nazirul kata, kau pergi, dia kata, isteri aku dah tak ada, kau jangan nak kacau aku, dia kata macam tu. So Encik Nazirul ni baca ayat apa yang dia tahu. Dia buka handphone dia buka ayat kursi, dia biarkan. And then dia cuba tidur, dan dia dapat tidur sampai keesokan harinya. Dia pun pergi kerja macam biasa, dan dia jumpa ada seorang kawan dia ni. Kawan Cik Nazirul ni, diceritakan di dalam email, dia ni budak yang belajar ilmu persilatan. Jadi mungkin dia boleh bantulah. So kawan dia ni pun datanglah rumah dia selepas balik kerja. And then bila Cik Nazirul ni buka je pintu, kawan dia ni terus macam macam tu tau, macam tutup hidung. So Cik Nazirul kata, kenapa dengan kau ni? Busuknya rumah kau ni, dia cakap macam tu. Bau apa ni? Dia cakap macam tu. So Cik Nazirul cakap, bau apa? Dia pun bau. Mana ada bau apa-apa? Okey, kawan dia ni pun masuk. And then dia kata, kuat bau dia ni Rol, dia kata. Boleh tak aku nak tengok jap rumah kau ni? Boleh, kau tengoklah, dia cakap. Dia pun pergi dekat dapur apa semua kan, sampailah membawa ke tingkat atas. Masa tu kawan Cik Nazirul ni masuk sampai ke bilik Cik Nazirul ni. Dia cakap tau dengan Cik Nazirul ni macam, Rol, tu bear siapa? Dia cakap macam tu. Tu bear isteri aku. Kenapa? Dia kata, kau jangan simpan lagi bear tu, kau buang, boleh tak? Aku rasa ni salah satu punca dia, sebab kuat bau busuk ni daripada bilik engkau, dia cakap. Dan Cik Nazirul ni tak nak lah. Dia kata, mana boleh, itu kan teddy bear isteri aku. Itu je lah satu-satunya barang yang ada dekat rumah ni yang isteri dia punya. Yang lain semua dia dah hantar rumah mak mentua dia kan. Tapi kawan dia marah. Kawan dia cakap lah, dalam banyak-banyak benda ataupun dalam banyak-banyak barang isteri kau, kenapa bear ni yang kau ambil? Banyak lagi tudung ke baju ke yang kau boleh ambil, kenapa teddy bear ni? Dia cakap macam tu. Sebab teddy bear ke atau apa-apa patung lah, tak boleh letak dalam rumah, ataupun tak elok letak dalam rumah. Maknanya akan mengundang jin lah untuk masuk dalam rumah. Jadi kawan dia pun cakap, kalau kau nak marah aku, kau boleh marah aku. Aku sebagai sahabat, aku cakap mungkin benda ni lah puncanya. Jadi satu hari nanti kalau kau kena gangguan yang lebih teruk, aku sarankan kau cuba buang, ataupun kau bakar ke, tak kisahlah, tapi kau buang dia daripada rumah ni. Lepas tu kau try tengok ada tak gangguan tu lagi. And then Cik Nazirul ni dia macam dengar je lah, okey, tapi dia tak buang pun. Lepas kawan dia ni balik, Cik Nazirul kata ada satu waktu tu Cik Nazirul ni dia nak turun bawah, sama macam kes yang hari tu lah. Maknanya dia nak minum air kan, dia turun bawah, dia terperasan yang TV dia menyala. And then dia kata, TV aku tak tutup ke? Dia nampak macam cahaya kan, cahaya TV. Bila Cik Nazirul turun, dia naik balik, lari. Sebab apa? Dia nampak depan TV dia macam susun sofa macam depan TV tau. So sofa yang berada di depan TV ni, tangga di belakang sofa ni. Jadi Encik Nazirul ni nampak ada kepala perempuan berambut panjang. Ada perempuan yang berambut panjang sedang tengok TV.
And then Cik Nazirul memang tak cakap banyak lah. Dia kata dia naik atas, and then dia kunci pintu, dia buka balik ayat kursi kat handphone dia, and then dia pun tidur. Tak jadi dia minum air. Lepas tu Cik Nazirul kata lepas daripada tu dia bawa bear tu keluar, dia bakar, and then dia buang lah. And then gangguan tu pun dah tak ada lagi. Dan kisah ni pun habis dekat sini. Dan sampai sekarang Cik Nazirul kata dia tak tahulah punca gangguan tu, tapi ada kemungkinan juga bear tu ke ataupun apa ke, kita pun tak tahu. Tapi mungkin yelah waktu tu dia pun dalam kesedihan yang terlampau. Sebab bila kita terlalu sedih, terlalu gembira sangat pun, terlalu berani pun, dia boleh ganggu kita. Benda-benda macam ni suka untuk ganggu kita. Jadi kita ni disarankan untuk bersederhana saja dalam apa jua yang kita buat. Tak kisahlah makan ke apa ke kan. So lepas daripada tu gangguan pun tak ada lagi. Dan Encik Nazirul tu kata dia pun dah boleh move on macam biasa. Cuma sampai sekarang dia kata dia masih belum mendirikan rumah tangga lagi lah. Maknanya dia tak kahwin baru lagi. Dia masih lagi teringatkan arwah isteri dia ni. Okay guys, untuk kisah seram kita yang kedua ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Iza. Di mana pada waktu tu Iza ni dia sedang melanjutkan pelajaran di salah satu institut pengajian tinggi yang terletak di Terengganu. And then dia cakap waktu tu dia baru balik daripada kelas dalam pukul 5 lebih macam tu. So sesampainya dia ke bilik, dia pun kemas barang-barang dia, letak barang-barang dia apa semua. And then dia bersiap untuk buang sampah di tong sampah besar di luar lah. Di luar hostel dia ada satu tong sampah besar. Dia nak turun bawah lah. Waktu dia nak keluar tu dia perasan yang kawan bilik sebelah dia ni berdua nak keluar. Dan dia kata akak nak keluar? Nak keluar jap cari barang. Eza nak kirim apa-apa ke? Lepas tu Eza ni pun cakap tak ada. Hati-hati kak. Okay. Yang kawan ni pun pergi. And then si Izzah ni pun dia turun lah bawah, dia buang sampah apa semua kan. And then dia naik balik. Lepas tu dia adalah siapkan nota-nota dia sikit untuk dia study malam nanti. So Izzah ni kata jam masa tu dah menunjukkan dekat pukul 6 lebih. And then dia pun dah bersiap untuk pergi mandi. Sebab waktu tu dah nak maghrib tau, dah gelap dekat luar. So dia kata dia ambil tuala, and then dia pun keluar daripada bilik dia menghala ke bilik air. Untuk hostel dia ni pula, dia adalah satu ruangan yang besar, ada satu pintu, and then ada 4 bilik di dalamnya, dan ada satu bilik air. Maknanya untuk keempat-empat bilik ni akan guna satu bilik air yang sama. So Eza ni keluar daripada bilik dia sambil bawa tuala dengan baldi. Dia pun jalan nak ke bilik air. Waktu tu dah dekat pukul 7 kan, aku cakap tadi, dah maghrib. So dia pun keluar. Dia melalui pintu bilik kawan dia yang keluar ni tadi, akak ni tadi. And then dia perasan yang pintu bilik akak ni terbuka tau. Terbuka sikit lah. So dia kata dia perasan macam ada orang dalam bilik tu, macam akak tadi tu. So dia cuma terfikir, dia tak tegur lah, cuma dia terfikir akak ni dah balik kan. Tak dengar pula bunyi dia balik kan. Tapi mungkin dia Eza yang tak perasan. Mungkin dia tengah fokus buat nota, jadi dia tak perasan kawan dia tu dah balik. So dia pun pergi mandi. And then masa dia patah balik, pintu bilik tu dah tertutup lah. So mungkin akak tu berada di dalam. So dia pun masuk ke bilik, solat maghrib dan sebagainya. Dalam pukul 8 lebih, Eza ni cakap dia dengar bunyi pintu besar. Macam aku cakap tadi kan, dalam 4 bilik, dalam satu ruangan besar tu ada satu pintu besar untuk masuk ke 4 bilik ni. Okay. So dia dengar bunyi pintu besar tu terbuka. Jadi dia pun siapa yang masuk kan? Dia pun jengah dekat pintu bilik dia. Mengejutkan bila yang masuk tu adalah akak yang berada di bilik sebelah tadi. So dia cuma terfikirlah, akak baru balik? Dia kata macam tu. So akak kata, kenapa? Oh, tak ada apa. Ezan ni tak cakap lah dengan akak ni yang dia nampak akak tu tadi kat bilik sebelah kan. And then dia pun okey lah, balik ke bilik dia. And then dia rasa macam pelik lah. Tadi aku nampak akak tu ada dalam bilik kan. Dia perasan macam akak tu ada, pintu pun terbuka. And then tiba-tiba akak ni balik, akak ni buka pintu pula kan. Kunci, bilik dia berkunci. Dan dia buka apa semua. Siapa yang aku nampak tadi? Dia terfikir macam tu. So menjadi tanda tanya kepada Eza tu sehinggalah ke sekarang lah.
So seperti sebelum ni, aku sebenarnya ada buat satu video berkenaan dengan kisah seram universiti, di mana dalam kisah ataupun dalam video aku yang tu, aku ada cerita satu pengalaman student di asrama ataupun di hostel. Dan hostel tu, hostel yang sama dengan yang Iza ni. Hostel yang sama, bilik yang sama. Dan diceritakan lagi oleh Iza ni, ada satu hari tu, lampu ataupun ada barang elektrik lah di bilik yang diceritakan ni rosak. Jadi adalah technician kan datang untuk betulkan. And then abang tu masa dia nak datang, nak masuk bilik tu, dia kata, awak tinggal dekat bilik ni ke? Dia cakap dekat akak tu kan. So akak tu kata, saya tinggal kat bilik ni, kenapa? Oh tak, hati-hati je lah dia cakap macam tu. So menjadi tanda tanya kepada Iza ni, apa sebenarnya yang ada di bilik ni? Dan kenapa abang tu cakap macam tu? Dan logik lah jika kisah ni berkait. Sebab macam aku cakap tadi, untuk video aku yang sebelum ni dengan video aku yang ini, kisah dia berlaku di hostel yang sama dan bilik yang sama. Maknanya aku rasa bilik tu yang ada masalah. Okey guys, aku rasa itu saja kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So aku nak tanya pendapat korang. Dalam kedua-dua kisah ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Kisah yang pertama ataupun kisah yang kedua? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang boleh hantar melalui email ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram Sembang Kopi aku ada letak di ruangan description di bawah. So, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. So guys, dengan cara itu saja korang boleh tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video. So, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.